Mencari keajaiban karamah dalam diri sendiri. Tajuk bagi kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 21 hari bulan Oktober 2023 atau 1444 Hijrah lah, atau lebih. Kita bertafakur, muhasabah. Jadi kita bermula dengan mohon ampun dengan Allah, astaghfirullahalazim. Mendeklarasikan allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup dan maha berdiri, dan kepadanya kita kembali, ya. Sekarang dengan kemelut berita dunia semua melanda kita macam dulu selalu berulang. Sepatut umat Islam yang lebih tua, yang lebih tahu sejarah, mengingat-ingatkan orang-orang muda kita yang mungkin terjerabab dalam semangat keterlaluan, laku berlaku zalim lah. Jadi kita apa kebetulan orang lebih tua dipertanggungjawabkan untuk mengajak kepada bertakwa kepada Allah, mengajak kepada berfikir dengan ilmu yang Allah berikan. Ada satu tafsir mengenai alamin yang amat menarik. Saya percaya sehari dua hari lepas saya terbaca atau terdengar yang Rabbil Alamin, daripada ni Moses PhD dan YouTube dia, yang agak kontroversi, tapi dia mengaji bahasa Arab tu. Dia kata alamin, Rabbil Alamin. Alamin bermakna dia bukan alam, atau alam itu bukan geografik yang kita sangkakan, tapi dia adalah ruangan ilmu. Alamin daripada ilmu, ya. Alif lam mim sama. Daripada ilmu, iaitu bila cakap alamin itu semua ini berlapis-lapisan atau berjenis-jenisan adalah ilmu. Kita tengok zaman batu, dia adalah ilmu. Manusia masa tu tahu macam mana ambil batu buat api, ambil batu buat tajam, atau pegang dengan tangan boleh melontar. Jarang binatang lain boleh melontar. Monyet mungkin lah, tapi kita boleh melontar dengan kemas, kita boleh kira. Jadi dia ilmu, ya. Jadi sekarang alam cyber, ilmu juga. Alam cyber saya percaya dari dulu lagi alam Allah. Kerana bila saya memeluk Islam, saya perhati semua dengan falsafah Islam. Saya tengok semua dengan Furqan Islam. Saya bukanlah tengok macam dululah. Kerana dia berlaku satu revolusi mental dalam diri saya. Dulu kita mengharapkan karamah, mengharapkan keajaiban. Kita berdoakan mengharapkan malaikat turun, atau mengharapkan duit tiba muncul. Semua itu tak pernah jadi, takkan jadi. Dan saya nak cerita kenapa. Okey. Jadi akhirnya hidup kita, ialah pengalaman hidup kita bila mundur atau pecah belah, atau sakit, atau miskin, atau ketinggalan, atau sakit jiwa, atau tekanan, kita tengok tak ada siapa datang tolong kita melainkan diri sendiri. Dan mula sekali Allah tolong kita, mula dengan doa lah, minta dengan Allah. Tapi mula sekali Allah turunkan atau tolong kita ialah sakinah, ketenangan jiwa. Ya. Bila itu berlaku, kita pun dapat boleh berfikir sesuatu lah bila jiwa kita ni tenang, ya. Dan kerana kita mengalami kesakitan, tekanan jiwa, pening, kusut, kelang kabut, kucak-kacir, keliru, apa saya nak buat. Bila Allah datangkan ketenangan, bila ada ketenangan, kita akan rasa Allah. Ya. Yang orang ambil dadah pun sama. Orang cuba, orang mabuk kan. Dia nak cari ketenangan. Dia nak satu mengalami keseronokan. Ya. Tapi tak dapat seronok. Kerana masalah kewangan, masalah tekanan hidup, masalah kerja, masalah rumah tangga, masalah masa depan, masalah gaji, masalah tugasan. Dia rasa berat. Sebenarnya tak ada. Tak ada berat. Allah tak membeban. Ini sekarang saya dah tahulah. Cuma saya nak, semua ini kita sudah tahu. Saya nak kita ni boleh tak tengok secara menyeluruh. Tengok sekali lagi hidup kita ini. Analisa secara, bukan kata ekstrak, secara umum, ya. Cuba fikir. Apa keajaiban yang kita harapkan satu? Dan apa tu keajaiban?
Dululah saya, sekarang pun lah ada orang kata, oh ini boleh tengok sejadah tengah duduk ni. Dia jumpa sejadah duduk macam orang dia susun. Sebenarnya sejadah tu kan keras, dia susun macam orang duduk. Jadi pun ambil gambar, itulah merata. Baru ni pun orang kata tengok ni janggut Nabi ke, rambut Nabi ke, masuk dalam air ke, tular. Capal Nabi tular. Ada awan yang membentuk Allah, ya. Orang bertangkap kata, ui, keajaiban. Ini tidak lain tidak bukan amalan, fikrah dan semangat orang musyrik. Maaf, saya terpaksa pecahkan bubble anda, pecahkan paradigma sesiapa yang dia punya andaian, tanggapan terhadap Allah tu mesong, menyimpang. Iaitu dia mengharapkan keajaiban. Tak ada keajaiban. Orang musyrik zaman Nabi mengharapkan keajaiban. Contohnya, Muhammad, tunjuk kami, kamu ni pusru Allah kan, kamu Rasul Allah kan, kamu ni direct dengan Allah kan, kamu ni boleh membawa kalam Allah kan, engkau ni maksum kan, dilindungi Allah kan. Okey, panggil Allah, buka pintu di langit, turunkan tangga, nak malaikat turun atas tangga membawa kitab yang awak bawa ini, baru kita percaya. Ini bukan cerita saya, tuan-puan, adik kakak. Ini bukan cerita saya. Ini dalam Al-Quran. Saya tak tahulah ayat mana, tapi kita tahu ada dalam Al-Quran. Ada lagi berapa ayat? Lagi satu tu, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar tu, asbabun nuzul ialah, mereka kata kalau engkau belah bulan ini, kami baru percaya. Sekarang umat keliru, kata Nabi belah lah, ni Armstrong nampak belah lah semua. Mula kita pergi pada ayat Quran. Dan sekali lagi saya menegaskan, orang yang percaya kepada keajaiban, mukjizat, keramat, menyimpang. Ini kepercayaan cara orang musyrik. Kerana orang musyrik ini, pertama dia tak percaya. Tak percaya, kalau dia susah dia lari, dia tak percaya. Okey? Ini juga pengalaman saya yang lama. Sebenarnya dia tak percaya. Okey? Kedua, dia jahil. Nanti saya terangkan kenapa dia jahil dalam ayat Al-Quran juga. Dia jahil. Dia buta. Dia terhijab. Dia tak nampak apa sebenarnya keajaiban yang dimasukkan. Ya? Dia tak tahu keterangan Allah. Ya? So dia terhijab, dia jahil, dia mengharapkan keajaiban daripada Allah. Dia nak sesuatu berlaku luar biasa. Dia nak macam kisah tungkat Ali, Nabi Musa, orang kata jadi ular makan ular lain. Dia ada tafsir lain. Tafsir yang banyak kita terima sekarang ni, tafsir zaman Alkitab. Alkitab ni memang ceramah pemikiran mereka, ya, yang menyimpang ini, yang semua nak keajaiban. Mereka nak agama mereka ni dipenuh dengan keajaiban, keramat, ini suci ni. Sehingga Kristian pun ada air suci, ya. Kita pun percaya kat air Zam-Zam. Ya, ini suci ni. Ini lain dari lain ni. Ini lain dari lain. Apa sebenarnya keterangan Allah dalam Islam? Allah menafikan sesiapa pun, ya, berhak mendapat apapun keramat atau mukjizat atau keajaiban. Sehingga Nabi bila ditanya bertalu-talu, apa mukjizat kamu? Apa kena mengenai Nabi Muhammad SAW? Tiba pula aku ada mukjizat. So Nabi jawab apa? Aku tak ada mukjizat. Aku tak ada mukjizat. Ini hadis sahih. Melainkan Quran. Apa mukjizat Quran? Kata apa mukjizat Quran? Dia hanya susunan ayat-ayat. Mukjizat ialah pada matannya. Mukjizat ialah pada keterangannya. Mukjizat adalah pada maksudnya yang mudah. Surah Al-Qamar kita tunjuk. Ketika bulan dibelah. Jadi saat itu yang berlaku yang tak boleh kita lagi nafikan. Ayat tu cakap apa? Ayat itu mencabar ketika dibelah, bukan okey aku nak belah. Pertama kita mesti ingat, Allah takkan buat apa musyrik suruh. Bukan kata Allah tak nak buat. Ia bukanlah tujuan Al-Quran. Lepas tu dalam surah Al-Qamar kita tengok apa Allah cerita. Kamu akan percaya ini sihir perpanjangan. Nampak? Awak ni semua percaya yang bukan-bukan. Tongkat Nabi Musa. Yang ahli-ahli kononnya sihir, ahli nujum, Fir'aun.
Panggil mereka semua, mari pergi lawan dengan ini, musuh ini. Ya? Mereka pun ambil tali mereka, baling dulu. Siapa nak baling dulu? Baca balik surah Nabi Musa ni. Baca balik tentang kisah Fir'aun ni. Mereka baling-baling, oh, dia boleh jadi ular. Lepas tu, Nabi dikatakan buang tongkat dia, campak tongkat dia jadi ular, makan mereka punya semua. Baca ayat tu balik 15 kali. Apa ayat tu sebut? Mereka sebenarnya berkhayal. Dia silap mata. Dia bukan sihir. Mereka kata ini sihir. Bukan. Dia soal tauhid. Dia soal siapa Allah. Dia soal dan Allah jawab dalam banyak surah yang lain. Kamu ini buta ke? Kelopak mata pun tak boleh buat. Hujung rambut ini pun kamu tak boleh jadikan. Hujung jari ini fingerprint. Semua orang ada fingerprint yang sama. Kalau fingerprint kamu lekat pada kereta orang yang kamu curi, habis, sabit, boleh masuk penjara. Allah yang jadikan tak ada dua fingerprint yang sama. Itu keajaiban. Depan mata kamu. Kamu boleh bernafas ni. Kamu boleh hidup ni. Tapi rasa mati. Kerana apa? Tak sedar ayat Allah yang hidup. Inna fi zalika la ayati lil alimin. Inna fi zalika la ayati liqaumil akilun. Inna fi zalika la ayati liyatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang ada akal, bagi kaum yang berfikir, bagi kaum yang mempunyai ilmu. Ya. Jadi hari ini saya meninggalkan agama Kristian, meninggalkan semua khurafat, meninggalkan semua black magic, meninggalkan percayaan occult, telecult. Saya baca semua buku tu mengenai satanik, mengenai white magic ke black magic ke, nak memanggil jin ke syaitan ke, semua saya beli buku tu. Saya cuba amalkan. Tapi bila kita muhasabah diri, kita tanya, engkau ini ke alam? Ini ke cara pencipta ciptakan? Boleh terbang, dia tengok film Hong Kong ke, film di Nusantara ke, orang gua di orang buta di gua. Saya tengoklah, saya dah merantau lah 41 negara dunia, maju dunia tak maju, kebanyakan tak maju orang Islam kita. Kenapa? Saya tanya dalam sejarah, saya tengok ialah kepercayaan ini mengharapkan karamah, keajaiban, mengdewa-dewakan. Itu sebab makam-makam yang dipenuh dengan orang pergi ambil air dengan orang yang mati, doa dengan orang yang mati, orang wasabi marah. Tapi ada asas. Dan sekarang kita nak menang atau nak kebenaran. Saya bukan wasabi, itu wahabi yang salafi ya. Saya bukan Quranis, okey. Saya dah cakap banyak kali dah. Orang kata mazhab apa? Saya Maliki. Sunnah wal Jamaah lah. Tapi kalau jemaah ke tak jemaah ke, kena tahu juga sejarah Sunnah wal Jamaah bila, abad keberapa. Orang lain tak boleh kaji, tak apa. Tapi jangan kita mentomah orang yang kaji. Dan orang yang mengaji ini tak boleh menganggap dirinya pandai sangat. Tak ada. Tak ada siapa pandai sangat. Ya, dia ambil masa. Okey, ambil masa yang lama. Tapi fikiran kita mesti terbuka kepada ilmu. Terbuka kepada ilmu. Dan tahu tentang prinsip-prinsip yang duhur dalam Al-Quran. Pertama, keadilan. Kita mesti letak benda pada tempatnya. Keadilan mesti jaga. Makna jangan zalim. Ni kahwin lebih orang bukan poligami, saya anggap pembangunan rumah. Kerana wanita-wanita kalau dah cerai, dah janda tu nak buat apa? Laki dia boleh kahwin lagi. Wanita yang mengandung anak, lelaki tidak mengandung anak. Okey. Kita mesti tahu tempatnya. Ya? Jadi hukum dalam surah An-Nisa ke An-Nur ke, kita kata boleh nikahlah 2, 3 ke 4. Tapi kalau takut berlaku adil, tengok ayat tu jelas, takut berlaku adil. Saya tanya dengan Ustaz Daim, Timbalan Qadhi Pejabat Agama masa saya nikah dululah. Saya kenal dia bila nikah ipar saya tanya Ustaz dululah. Ustaz, dalam kes No Kumalasari dulu, dia tidak dibenarkan oleh mahkamah untuk jadi isteri kedua bagi seorang lelaki, seorang businessman, kerana isteri pertama itu file satu injunksi mahkamah menyatakan dia boleh memuaskan suami dia. Tak ada masalah dia menjaga suami dia. Kenapa dia nak kahwin lagi? Jadi qadi itu beri kemenangan kepada isteri pertama. Jadi No Kumalasari tak dibenarkan nikah dengan jadi isteri kedua. Kita syok kisah macam ni. Okey. Tapi saya nak beritahu natijah dia. Apa hukum, apa yang kita belajar daripada dia.
Jadi, tapi suami itu kata apa? Dengan Nur Kemalasari keluar kenyataan apa? Macam mana pun kita nak bersama juga. It's matter of time. Kerana kita cinta satu sama lain lah. Jadi saya tanya ustaz lah. Okey, kisah Nur Kemalasari saya tak ada niat apa-apa lah. Nak tortur orang ke apa. Saya ambil sebagai contoh sebagai berita umum masa itu. Kalau salah, saya minta maaf ya. Tapi itu berita umum tahun bila? 90-an lah. Okey. Jadi, saya tanya ustaz tu. Saya kata, ustaz, bukankah hak kahwin lebih ni Allah dah bagi? Kenapa nak izin isteri pertama? Adakah dalam Quran? Adakah dalam sunnah? Adakah dalam ijma'? Dia tunjuk pandai lah tanya ustaz. Tapi dia ustaz saya hormati. Dia jawab. Dia kata, saudara, ayat tu sebut apa? Jika takut berlaku adil. Apa maksud takut berlaku adil? Kita duduklah lutut ke lutut. Kerana kita nak tahu ilmu ni. Saya bukan bangkitkan sesuatu. Nak menang hujah ni. Ustaz salah. Tak ada niat Allahu Akbar. Kenapa nak tempah api neraka, saya nak tanya saudara. Jadi saya duduk, saya minat. Kalau saya tak minat kan, wallahualam, Allah yang bagikan minat. Kalau saya tak minat, saya tak akan mengejarlah ilmu sampai hujung dunia. Sampai meninggalkan agama, meninggalkan keluarga. Menolak Rasul. Itu yang paling best ni. Menolak kemewahan dunia. Allahu Akbar. Yalah sebenarnya tak seronok jugalah buat benda-benda haram kan. Okey. Jadi jika takut tak berlaku adil kan. Tapi dia berat ni. Kedua-dua kena berlaku adil. Wanita dan lelaki. Okey begini ya. Jadi ustaz tu kata, jika anda takut berlaku adil, apa adil? Apa lawan adil? Ustaz kata lawan adil zalim. Mana tempat zalim? Ustaz tu jawab neraka. Jadi sekarang qadhi nak benarkan ini, dia takut pada bab tu. Kalau qadhi itu subahat dalam zalim. Jadi dia kena tengok lelaki ini berlaku adil ke tidak. Jadi adil ini boleh dibenarkan cara syariat. Kita memberi pendapat terutama qadhi. Kita tak boleh. Kita cakap aku adil. Lepas tu pihak sana kata tak adil. Kena ada qadhi lah. Qadhi kata jadi kena tanya baliklah ustaz tu. Tapi itu bagi saya kesedaran. Bagi saya kesedaran bahawa begitu cara berfikir. Kan? Orang kata tafsir. Bukan. Adil very jelas. Lawan adil zalim. Tempat zalim neraka. Takkan kata aku zalim, aku boleh masuk syurga. Banyak ayat kata jangan zalim. Orang zalim tak dibenarkan masuk syurga. Aku Islam ni. Tak ada ayat kata awak Islam masuk syurga tau. Cari satu ayat kata awak Islam masuk syurga. Tak. Innal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr kan. Banyak ayat katakan hanya orang beriman, beramal dan soleh amal dia. Masuklah taman syurga. Sungai-sungai mengalir bawahnya. Begitu kan. Jadi senanglah. Jadi kita pun sentiasa berfikirlah. Nak pastikan ni kita jadi ahli syurga. Macam mana? Dari segi dunia nak buat apa? Berlaku adil kepada sesama manusia. Ada lagi satu tafsir daripada Moses PhD juga. Dia kata, aqimus solat, kita semua sangka solat 5 waktu. Jadi pendekkan cerita solat 5 waktu diambil daripada agama Zoroastrian. Kita pun Google Zoroastrian, bayang 5 waktu. Macam mana boleh sampai ke Islam? Mungkin Zoroastrian tu agama Nabi Ibrahim. Kerana kita ambil agama Nabi Ibrahim. Dia menyembah api mungkin kerana Nabi Ibrahim nak dicampak masuk api. Allah sejukkan api. Wallahualam. Benar, belum lagi. Kita hanya cuba belajar. Wallahualam, kita tak tahu apa yang benar, saudara. Ini saya takutlah bila orang kata benar-benar. Kalau orang kata salah, kita marah sikit lah. Apa yang salah ni? Kita nak belajar ya. Jadi aqimus solat. Dan Buya Syakur kata tak diceritakan cara solat. Dan Buya Syakur sendiri pun kata solat bermakna perhubungan baik dua hala dengan manusia. Itu sebab ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kita Assalamualaikum belah je masjid. Kita solat kan? Assalamualaikum kepada siapa? Perhubungan. Mendirikan perhubungan yang baik dan keluarkan zakat. Aqimus solat, tak wa'atu zakat. Penting tu nak tahu balik tu. Dia bukan solat semata-mata. Ya? Buya Syakur bagi pendapat, jangan dicabar solat 5 waktu kerana diamalkan oleh semua mazhab. Termasuk Syiah. Yang kumpulkan solat, dia panggil kumpulkan solat kerana ada satu hadis menyatakan Allah benarkan kumpulkan solat. Ya, qasar dan jamak.
walaupun lepas perang. Ada satu hadis saya dah tahulah. Mereka yang tahu-tahulah ya. Tapi janganlah ambil itu untuk bercanggah. Hadis itu menyatakan selepas perang, Nabi masih kumpulkan solat dia. Jadi sahabat mungkin tanya, ya Rasulullah, kan sudah habis perang. Dan Nabi jawab, kalau Allah bagikan satu kemudahan, kenapa kamu tanya? Ini pun satu hukum penting. Kerana Syekh Imran Hussein pernah beritahu apa engkau saja yang kena masukkan Kristian dan Ahlu Kitab masuk dalam Islam, baru kahwin mereka. Jaki marah ni apa Syekh. Saya berdepan lutut ke lutut dengan Syekh Imran Hussein yang akhir zaman kan. Saya dulu lutut ke lutut. Kerana waktu dia nak ceramah di Masjid Bukhari di sekolah BI saya diberitahu oleh rakan jemaah, dia kata ni Syekh Imran Hussein akan berceramah di masjid ni. Saya pun pergilah. Pergi, hanya kita berdua aja yang hadir. Syekh Imran Hussein pun datang. Ni bagusnya Syekh Imran Hussein. Dia tak ada marah. Dia duduk kat satu tiang tu, dia bersandar. Pengatur majlis pun kata, minta maaf Syekh, kerana kita silap promosi. Kita tak beritahu. Allahu Akbar. Tak beritahu umum. Syekh Imran Hussein datang pergi masjid dengar ceramah. Tak ada orang datang dengar lah. Kerana macam ini kan, saya buat live kan. Ada notifikasi. Ni Apek ni tengah live. Baru orang datang. Tiba-tiba tak ada notifikasi. Tak ada pengumuman ceramah. Pada sekian hari, pukul 10 pagi, hari Ahad, ada ceramah Syekh Imran Hussein, datang beramai-ramai. Tak ada pengumuman tu. Jadi akhirnya Syekh Imran Hussein duduk seorang sana. Saya dan kawan tu, dengan satu kebetulan dia tahu, dia pun datang. Nampak kita saja duduk sana. Tak jadi ceramah lah, dia pun sandar. Bukan kat mimbar, dia sandar kat tiang kat makmum. Tapi saya ni sukalah bila ada orang alim kan. Kita suka nak usik-usik lah orang alim, nak tanya soalan falsafah ni. Yang deep ni bukan tanya fiqah basuh air berapa ke, baca tajwid. Tajwid aku betul ke, khalaqah ke, falaqah ke. Saya tak suka ni orang pergi tanya dengan ustaz yang ilmu tinggi. Benda-benda remeh-temeh tajwid engkau pergi belajar sendirilah. Pakai kaset ke, pakai YouTube ke. Jangan ganggu ustaz atau orang alim dengan soalan-soalan bodoh. Jangan tanya dia soalan yang tak kena, yang terlalu rendah nilai. Tanyalah ustaz-ustaz benda tinggi-tinggi. Saya selalu tanya soalan falsafah tinggi-tinggi. Jadi saya tanya Syekh Imran Hussein. Bukan, tertimbul soal kahwin ni syok ni kahwin. Syekh Imran Hussein kata, engkau ni Malaysia satu negara dalam dunia Islam saja yang suruh Kristian, suruh Ahlu Kitab Yahudi masuk Islam baru boleh nikah. Selama ni aku tahu kena masuk Islam. Syekh Imran Hussein ulangi, engkau hanya satu Ustaz, pejabat agama, engkau hanya satu. Jadi akhir dia kata, engkau tahu bahasa Arab lah. Saya suka ni kalau orang cabar Apek tak tahu bahasa Arab, memang tak tahu. Saya kata saya tak tahu. So, jadi aku ngom ciro timah. Macam ini cara Cina something lah. Kalau aku tak tahu macam mana? Aku tak tahu bahasa Arab. Jadi Syekh Imran Hussein, bagus. Dia tak lempang aku ke nak melutut, tak ada. Dia cerita bahasa Arab tu, dia baca bahasa Arab tu. Dia baca dan dia ulangi balik. Wa immah. Apa wa immah? Saya tahu lah wa immah walaupun kan. Dia cakap, bila diperintah Allah sedemikian, kamu ikut saja. Ini saya tahu daripada tarikat saya. Apa-apa yang Allah wa Rasul cakap, terima saja, jangan tanya. Bila boleh tanya, lain bab lah. Lain bab, kita ambil contoh ke contoh ya. Tapi Imran Hussein kata tu, sami'na wa ta'ina, sadaqallahul azim lah. Tapi saya kata negara lain, Thailand, engkau satu negara saja. Rupanya Thailand benarkan. Kristian, perempuan Kristian nikah macam tu saja. Saya kata Brunei, rupanya Brunei benarkan. Rupanya Indonesia benarkan ya. Mana lagi? Palestin, Yasir Arafat kahwinan wanita Kristian ke Yahudi ya. Cuma lelaki tu perlu Islam. Perempuan tu tak payah. Murabitun saya di Jerman ada. Seorang tapi bila orang masuk Islam, bawah syekh saya, ada seorang wanita dia masuk Islam tapi suami dia tak mau masuk Islam. Mereka benarkan dengan syarat cuba Islamkan suami dia. Sehingga satu tahap suami dia masih tak mau Islam, mereka menyuruh wanita tu ceraikan suami dia. Jadi ini diberitahu oleh saya, ini saya sampaikan. Satu penemuan baru bila duduk dengan Syekh Imran Hussein yang akhlak cukup baik.
Lagi seorang ustaz saya tanya, Ustaz Ghazaludin dah Allah Yaham, masa saya kalah pilihan raya lawan Daim Zainuddin, Ghazaludin yang diputus PAS merebut tu. Dah kalah, kita pergi duduklah kat pondok dia. Dia tengah mengajar lah. Dia mengajar. Saya tak ingat apa dia ajar, tapi saya suka tanya soalan. Saya angkat tangan. Ustaz boleh tanya? Tuan Guru boleh tanya soalan? Dia memandang saya. Yalah, apa nak tanya? Saya kalau depan Dr. Mazhar, saya angkat dua belah tangan lah. Nak tanya banyak ni. Tapi janganlah tanya wasabi lawan sunni semua, nanti dia hilang mood lah. Kita tanya soalan yang dalam tu. Saya nak tanya dia bab akidah. Ya? Tentang Allah ada wajah ke tak ada wajah ke, mutasyabihat ke, hukumat ke. Saya bukan tanya secara sunni, saya tanya secara falsafah saya sendiri. Saya ada soalan saya. Kerana saya nak tanya tentang yang Buya Syakur kata tentang lepas akhirat, lepas itu kita fiha ada di syurga. Okey, apa saya tanya Ustaz Ghazaludin? Saya tanya Ustaz Ghazaludin, bagaimana syurga neraka itu kekal abadi? Padahal hanya Allah saja kekal abadi. Awalu wal akhiru wal, tak payah baca, ustaz tu lebih pandai lah. Awalu wal akhiru wal zahir wal batin. 4 nama Allah, iaitu paling awal hanya dia yang awal, tak ada di samping dia yang lain. Ini iman kita. Hanya dia je paling awal. Akhir pun paling dia aja Allah tu, tak boleh yang samakan dengan dia. Kekal abadi baka ni hanya Allah saja, yang lain tak boleh baka dengan dia. Macam mana syurga neraka dikatakan fiha abada, kita duduk dalamnya selama-lamanya atau tidak selama-lamanya? Ustaz Ghazaludin jawab. Siapa tahu jawab? Hanya yang mengaji tahu jawab. Tapi jawapan ada dalam Quran dan Allah. Ustaz Ghazaludin jawab. Siapa boleh jawab? Saya bagi masa sikit. Saya bagi cerita benda lain tu. Ada cerita lain. Masalahnya tak ada cerita lain. Saya ulangi balik. Jangan kita cari karamah, keajaiban dalam hidup kita. Tidak ada Al-Mahdi. Tidak akan turun Nabi Isa. Ini semua dongengan, harapan, khayalan kaum-kaum Marjusi, kaum-kaum Yunani, yang orang jahil. Orang yang ada ilmu akan tertanya. Dan Allah tanya dalam Quran. Dan Allah letakkan kalau turun mukjizat, tutup pintu taubat. Kerana bila orang tengok mukjizat, kebanyakan orang bodoh akan beriman. Orang berfikir akan tanya, dari mana datang mukjizat tu? Kenapa ada mukjizat tu? Tak apa. Tapi masalah dengan manusia ialah, you tunggu mukjizat baru beriman. Allah tak payah tunggu Al-Quran. Bagi mukjizat saja. Kenapa Al-Quran begini rupa, begini berbahasa? Saidina Umar Al-Khattab, dia memeluk Islam. Bukan kerana tunggu mukjizat. Ini yang Umar Khattab ni orang intelek, orang Quraisy. Umar Khattab ni, dia semangat kuat lah ya. Macam kita lah, semangat berani. Tapi dia juga cerdik lah ya. Macam kita nak jadi cerdik lah ya. Kerana dia memeluk Islam tu, dia terbuka hati tu, Allah bagi dia hidayah tu. Kerana siapa tahu kisah Sayyidina Umar Khattab, kerana dia dengar anak saudara dia baca Al-Quran, dia tersentak. Bukan kerana bunyi dia, ada kupu-kupu keluar ke, ada cahaya keluar daripada bilik anak saudara. Tak ada. Bukan saja bahasa tu. Kerana apa dalam Al-Quran tu? Yang dia dengar Al-Quran tu kan, tak tahu apa ayat. Adalah ayat dia. Siapa tahu ayat dia. Tak kisahlah apa ayat dia. Wa may yattaqillaka ar-rahman ar-rahman al-Quran ke, atau allazina alamal insana biqalam alamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita dengar kan, maksud dia kan sentak tau. Ada tak sesiapa rasa tersentak? Ada tak? Kita dengar kan? Ke buat-buat sentak? Ish, sedapnya lagu. Bukan lagu dia, maksud dia. Jadi kepada Umar, ini bukan sastra, dia kata. Ini kebenaran. Itu sebab Al-Quran dulu dia diri atas sendirinya. Walaupun tanpa asbabun nuzul. Orang ada troll apek lah. Apa ni apek cerita asbabun nuzul ni? Jelas siapa tahu. Boleh tolong cek. Tolong Google. Apa ayat dia. Orang kata, apalah ini apek ni kata asbabun. Mana hadisnya semua. Saya tahu. Tapi Cat Steven pun kata. Cat Steven dulu bukan tahu bahasa Arab. Dia baca terjemahan. Cat Steven bukan jadi ustaz. Cat Steven bukan jadi tok guru. Dia masuk Islam, dia ambil justru Islam, dia penyanyi. Saya suka lagu-lagu dia.
Yang ada makna, ada tasawuf kan, ada tafakur kan. Dia mencari kebenaran ni, dia cari ketenangan ni. Akhirnya dia baca Quran tu kan, baca balik ayat-ayat dia. Dia rasional ayat Quran ni. Dia cakap kepada hati. Dia cakap tentang kewujudan kamu. Dan penting sekali saudara, adik kakak sekalian, dia cakap tentang guna akal, memikirkan, tidakkah kamu melihat kejadian kamu? Ada tanda-tanda pada diri kamu. Allahu Akbar. Awak nak pergi harapkan mukjizat lagi, mana jahil itu. Musyrik. Kelopak mata. Kita nampak ni. Ni gigi tak ada kan. Saya sentiasa fikir macam gigi boleh duduk dalam tu. Yang duduk dalam lah. Ya? Saya terfikir semua kejadian. Bagaimana kalau kamu, bagaimana gurun pasir bila diturunkan air hujan. Kalau dia masin semua mati tau. Lepas tu jadi 1001 warna, bau, rasa. Ada yang berduri, ada yang bau macam ni sekian, ada yang macam nanas, ada yang mangga. Allah ceritakan semua. Ya. Jadi kita pun berfikirlah macam mana ni. Nampak? Itu Islam sebenarnya. Ayat-ayat Allah ialah di langit dan bumi, dalam diri dan di ufuk. Bila fikirkan semua tu, Cat Stevens cakap apa? Tuhan bercakap dengan aku. Alamak. Apek cakap apa? Saya pun cakap, Tuhan jawab soalan saya. Saya bukan macam Cat Stevens, saya tak apa pura-pura macam Cat Stevens. Saya pun terkejut Cat Stevens kata, God talk to me. Saya baca Quran pun saya tak rasa mana Tuhan cakap dengan aku. Tapi saya rasa Tuhan menjawab soalan aku. Soalan apa? Kenapa Allah jadikan neraka? Kenapa Allah jadikan syaitan? Kenapa Allah jadikan saya? Kenapa Allah yang maha sempurna tak jadikan semua maha sempurna macam masuk syurga? Sekarang juga nak masuk syurga. Kenapa nak lalu pergi testing? Ini pergi belajar-belajar lepas tu bukan dapat kerja. Ya? Engkau susah payah. Bukan awak dapat hasil apa saya nak tanya. Engkau boleh susah-susah belajar, tinggi-tinggi masters, PhD semua, lepas tu tak dapat kerja. Kan bodoh tu. Sama juga, kenapa kejadian Allah bagi semua orang susah payah, diuji, diperang. Lepas tu nak tengok siapa baik. Saya bercakap dengan Allah tu. Apa tujuan anda? Saya bercakap dengan Allah masa umur 17. Saya tulis. Why ya? Limada? Wei shema? 做咩 點解 Anjua. Kenapa? Bagaimana? Kenapa Allah jadikan kita lalui hidup macam ini? Yalah, ada orang jawab dengan ayat-ayat Quran. Tidak. Saya nak jawab dengan cara tafakur. Dan ayat Quran ini mesti menjawab tafakur kita. Itu cara kita belajar. Kalau kita nak ajar budak-budak kan. Budak, ini sifat 20. Budak tu tak tertanya-tanya. Jadi cara mengajar ialah kita tanya dia. Macam Rasulullah SAW bertanya seorang perempuan Badui. Ya Anisa, wahai wanita. Di mana Tuhan? Tuhan duduk di mana? Ini soalan Nabi ni. Soalan Nabi. Wanita tu cakap, langit. Rasulullah jawab apa? Sahabat kata, bukan langit lah. Allah ada di mana-mana kan. Ada ayat, Wasabi kata tak ada ayat. Nanti dulu, di mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Nanti dulu, kuluma alaiha fan illa ibtiga wajhi rabbi a'la. Semua yang ada akan fana, melainkan wajah dia. Nanti dulu. Nabi jawab apa? Sah tauhidnya. Sah tauhidnya. Jadi sesiapa yang kata, Tuhan bukan di sini, dia. Kita kenalah, bila Nabi kata gitu, kita kena gitu. Dan Quran sebut apa, begitulah. Jadi Ustaz, siapa? Tak ada orang boleh jawab ke? Kenapa syurga neraka kekal abadi padahal tidak ada selain daripada Allah yang abadi? Tolong jawab. Adalah jawapan. Bukan saya nak terus saudara. Seronok dengar jawapan ini daripada Ustaz Ghazali Din tahun 86. Saya sebenarnya itulah bila saya belajar Sanawi 3 tidak diterangkan sejelas-jelasnya. Jadi kita cari lagi lah, walaupun saya ada sijil pendek tahun 81 memeluk Islam. Lepas belajar setahun di Perkim, pas semua dapat 100 markah aku sohir ni. Tapi tak cukup, kita kena belajar tanya. Saya banyak tanya soalan, siapa tahu jawapannya. Okey, saya pergi cerita lain. Zalikal kitab, tafsir oleh Syekh saya ialah itu, bukan ini. Kitab itu. Tapi you tengok sekarang terjemahan Quran. Cuba ambil Quran, terjemahan Quran dalam rumah sekarang. Buka zalikal kitab, apa terjemahan dia? Itu ke ini? Kebanyakan dia ini. 99.9%, hampir 100% kata ini. Sebenarnya salah.
bukan ini. Kerana daripada terjemahan Aisyah At-Tajumna, Asya Bewley, Abdul Haq Bewley, orang putih England, memeluk Islam, dia terjemah Quran dalam bahasa Inggeris yang betul. Syekh Abdul Qadir bersama dengan mereka ikut tarikat, Syekh Sufi saya, itu, that is the book. Oh, cantik lah. Filul Mahfuz, that is the book kan. Tapi saya tak puas hati. Jangan puas hati. Bukan kata tak puas hati selamanya. Bila jumpa peluang untuk tanya seorang yang alim, kita buka mulut tanya. Kita simpan soalan dulu. Kerana kalau kita tanya kiri kanan kan, kenapa zalikal bukan ini? Lahazi, haza. Gitu. Jadi satu hari saya bersama seorang sahabat ikhwan daripada Palestin. Palestin ke Mesir ke apalah. Tapi dia orang Arab lah. Saya bertanya, brother, can I ask a question? Nak tanya soalan apa? What's the meaning of zalika? Apa maksud zalika kitab kan? Is it this or that or what? Brother tu jawab. Cantik jawabnya. Pertama itu bahasa Badui. Oh, dia tahu bahasa Badui. Dia tahu bahasa Badui kerana lidah Nabi adalah lidah bahasa Arab Badui. Dia kata dia tahu bahasa Badui. Dia kata zalikal ini bermakna ada lam sana kan, bukan ini dia kata. Bukan ini tapi itu, iaitu fihlul mahfuz, dah tertulis. Masya-Allah, kalamullah. Baru kita kata di qadhim. Bergaduh, pergi bergaduh. Okey? Siapa boleh jawab kenapa syurga dan neraka kekal abadi? Yang semua Allah berjumpa di syurga kan, semua katakan semoga Allah ampun dosa kita. Allahu akbar. Apa syarat untuk kita diampun Allah masuk syurga? Saya tak tahu. Saya tanya Ustaz Ghazali Date, kenapa Allah yang maha baka awal wa akhiru di syurga neraka kita boleh masuk duduk selama ni? Selama tau. Eternal life. Kristian pun cakap, Judaism pun cakap, Buddha pun lebih kurang cakap lah. Lama. Tak mati-mati. Kita tak boleh, bukan tak mati-mati, tak hancur-hancur roh. Dia maut, tapi dia akan dikiamah, bangkitkan. Uish, dahsyatlah kita hidup berapa tahun lah, Alek. Dia hidup berapa tahun lah. Ya? Berapa tahun kita hidup. Jadi Ustaz Ghazali dia jawab, ada satu sifat Allah. Siapa tahu? Okey, saya baca ayat dia. Allah la tukliful mi'ad. La tukliful mi'ad. Ini satu ayat Allah. Tak boleh ubah. Sebenarnya berapa tempat dalam Al-Quran. Allah la tukliful mi'ad. Ayat amat penting. Bila saya dengar tu tahun 86, saya sejak itu tak lupa. Sebenarnya diajar dulu saya dalam Pekin. Tapi bila ustaz depan kita tu, guru kita lah, walaupun satu ayat dia sampai kepada saya, Allah la tukliful mi'ad. Siapa tahu? Mari kita kongsi. Mari kita tadabbur Quran. Saya boleh jawab. Nur Atika ada lagi. Boleh jawab. Apa maksud la tukliful mi'ad? Very important ayat. Ini hidup mati kamu ni. Ini dalam istiqarah kamu. Dalam kamu buat keputusan hidup. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa kan. Ingat ayat ini. Kerana ayat ini adalah kunci kepada banyak ayat dalam Al-Quran. Allah la tukliful mi'ad. Ada orang boleh jawab? Siapa yang ikut Apek selama ini? Apek banyak kali berulang. Kemalu nak jawab. Takut kena hantam. Tak apalah, biarlah Apek kena hantam seorang sudahlah. Hari-hari pun saya kena hantam. Dengan Facebook pun kena hantam. Dan sesama orang kita pun kena hantam. Kalau mereka dengar sekarat, tak mau dengar 15 kali. Saya cakap dengar 15 kali, mereka marah saya balik. Dengar 25 kali. Itu macam La tukliful mi'ad bermakna Allah tidak mungkir janji. Apa kait dengan syurga neraka? Soalan tambahan. Apa kait dengan syurga neraka? Ustaz Ghazali dia ada jawab. Saya nak tanya anda semua. Apa kait Allah tak mungkir janji dengan syurga neraka dan banyak perkara lain? Contoh, Allah jamin. Allah tak mungkir janji. Bermakna apa? Yang lain mungkir janji lah. Itu sebab apa tak mau berjanji. Yang lain akan mungkin janji. Manusia ini akan mungkin janji. Jangan berjanji. Jarang orang beriman ni berjanji. Dia insya-Allah.
Boleh tak buat kerja? InsyaAllah. Boleh tak bayar gaji? Itu pula nak Masya Allah. Itu pula nak Masya Allah. Kita ni Allah. Jadi, apa yang Allah janji? Adakan anak, Allah bagi rezeki. Siapa yang bagi anak tu makan? Kamu ke kami? Kami bagi dia makan dengan kamu yang jaga dia. Kamu bagi kami, bagi dia makan juga. Itu janji Allah tu. Bermakna apa? Akan berlaku. La tu'lifu mi'ad. Itu siapa? Saya nak argue dengan sesiapa yang kata ambil anak ni nanti tak cukup duit. Saya dah pergi Ponorogo. Saya dah interview orang sana. Anak satu aja, isteri pergi kerja Taiwan 15 tahun. Hanya satu anak saja kat rumah. Dia bercerai 2/3. Orang Ponorogo bercerai. Paling kedua tinggi. Siapa nak cari isteri, jadi muda-muda, pergi Indonesia. Apek ni tengah packing nak pergi Indonesia ni. Awak tu tunggu apek lagi tau. Bila nak kembali pak? Saya kata mau cari isteri banyak pak. Kerana mereka muda-muda dah cerai kerana suami dah terpisah 2-3 tahun. Macam mana? Dari si syariat dah jatuh cerai. Ya? Bila Allah janji la tu'lifu mi'ad, kamu nak harap apa lagi keajaiban? Itu satu. Apa lagi? Allah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa wa may dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Apa tafsir takwa? Bukan takut. Itu khauf. Takwa sedar tentang Allah. Merapatkan diri kepada Allah. Ya. Usaha ke jalan Allah. Sesiapa yang bertakwa. Macam mana jalan Allah tu? Semua yang dia cakap lah. Apa-apa yang dia cakap kalau orang buat. Contoh macam hari tu sabar, dapat rezeki makan sup keting lah ya. Tengok. Allah jawabkan, Allah tak mungkin janji. Jadi bila bertakwa kepada Allah, sedar tentang Allah, Allah buka pintu bagi kamu. Kamu sekarang tak ada pintu keluar kan? Kebanyakan kita bukan soal pintu rumah, pintu hidup. Banyak orang kita, Allah aku tak ada kerja ni. Allah aku tak ada projek ni. Tak nak. Ya, aku keluarga ni, aku banyak ni, takut hutang, nanti kereta kena tarik ni. Ini kesempitan hidup, saya pun mengalami. You sangka apa tak mengalami? Nabi pun mengalami. Wali-wali pun mengalami. Semua manusia mengalami. Nabi dalam surah Al-Kahf ayat 9 kata, aku bukan Nabi pertama. Apa maksud aku bukan Nabi pertama? Aku bukan special, aku bukan bawa yang baru lah. Wallahualam, tapi aku pun tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Mana semua Nabi sama lah. Semua Nabi tak tahu apa akan berlaku pada dia esok. Ya. So, Allah janji, surah At-Talaq, akhir ayat kedua dan permulaan ayat ketiga. Akhir ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya baca maksudnya. Dulu orang kata, ayat 1000 dinar. Saya pun terbeli ayat 1000 dinar. Orang, belilah. Okey, saya belilah. Gantung lah. Saya baca lah. Lepas solat, saya tanya anak semua. Mari kita baca. Apa maknanya? Ada terjemahan bahasa Melayu kan? Siapa-siapa atau Inggeris, siapa-siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, akan dibuka pintu baginya. Saya baca anak saya bertahun-tahun lah. Setiap kali susah saya kata, jom kita baca. Keesokan hari kan, buka pintu. Wajizuku haisu min la yahtasib. Dan juga datang rezeki datang dari arah tak duga. Memang datang arah tak duga. Saya pun beritahu anak, tengok apa ayah dah dapat rezeki ni. Mari kita baca balik ayat tu supaya ingatkan mereka. Fatihah mereka lupa pula. Bila baca Fatihah, ayat tu ni wa mayat ayat 1000 dinar pula mereka lupa. Cepat lupa pula. Kita kena ulang balik. Ya. Lepas tu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan lepas tu siapa yang tawakal, serah pada Allah. Senang aja serah. Macam mana serah? Selepas takwa. Macam mana serah kepada Allah? Serah kepada Allah. Serah kepada Allah dalam keadaan tak ada benda lain nak serah tau. Faham tak? Betul end of the road. Baru nak serah. Sebelum tu tak mau serah. Tapi ayat itu bagi orang yang dah memang sempit lah. Allah ini belas kasihan. Bila kau dah sempit memang minta dengan Allah kan. Jadi minta dengan Allah. Jadi dia kata wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Allah jawab cukup. Hasbunallah ni okey bermakna cukup lah. Tak payah apa, cukup lah. Duit macam mana? Allah kata cukup. Jadi itu yang berlaku pada saya lah. Cukup lah. Dan kita mesti sedarlah. Wa hasbuh. Apa ni? Wa may tawakkal fa Allah wa hasbuh wa innallaha balighul amri. Kerana dia ini dah balik pada Lauh Mahfuz. Dia
Dia sudah matang. Allah ni pemerintah, amir. Amru. Ya. Balak. Baliklah. Akil balik. Mana dah matang dah. Mana dah sempurna. Dah selesai. Allah dah mengurus semua. Tak payah belajar pengurus. Tak payah lantik pengurus tau. Pengurus ni makan gaji buta. Ya. Yang buat kerja siapa? Contohlah, saya bagi contoh. Siapa pengurus jangan terasa. Jangan pergi pula pecat pengurus kamu. Ya. Jadi, beramri. Inna Allah baligul amri qad ja'alallah likulli syai'in qadara. Dulu saya silap dengar, silap baca. Saya sangka sesungguhnya Allah tu atas segala sesuatu kulli syai'in, kulli makna setiap, syai'in satu persatu, qadir. Saya sangka qadir, berkuasa. Silap baca, rezeki tak datang. Tengok. Silap baca. Silap terjemahan bukan tafsir ya. Silap baca dan juga tafsir lah. Silap baca. Allah power. Mesti dapat ni. Akhir bila saya baca, qadara, saya baca balik. Perkiraan. Ting. Keluar lampu dalam kepala saya. Saya tengok balik semua perkiraan. Alhamdulillah. Habis kredikat saya 100,000 tu clear. Panjang cerita dia dah. Tapi datang dari arah tak duga. Semua ayat dia benar. La tukhlifu mi'ad. Jadi Allah dah janji akan berlaku. Jadi kita periksa balik semua ayat Allah. Mukjizat semua dalam ayat Allah. Keramat semua dalam ayat Allah. Periksa balik, baca sekarang. Kita tengok. Dia dah janji engkau masuk dalam syurga kekal abadi. Kekal abadi. Macam mana boleh kekal abadi? Allah dah cakap. Ya lah gitu. Ya, sekian saja. Assalamualaikum. Kita berdoakan. Dalam keadaan sekarang untuk saudara kita di Palestin. No, itu bukan doa. Saya dah beritahu dah. Dalam sesi saya lain saya tak akan doa gitu. Doa saya ialah satukan kami. Allah satukan hati-hati kami. Lau anfa'ta ma fiha jamalafta baina qulubihim. Kalau engkau kumpul semua yang ada di muka bumi ini, kamu tak boleh satukan hati-hati mereka. Walakinnallaha halafa bainahum. Hanya Allah, hanya engkau yang boleh satukan hati kami. Jadi Allah ada syarat lah. Satukan hati kami. Berikan kita di dunia dan di akhirat kecemalangan dan lindungi kami daripada azab api. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Minkum tabarakallahu ya karim.